Assalamualaikum dan salam hormat. Kita kembali lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Bahang Piala Asia 2023 kian terasa apabila kejohanan bola sepak terulung Asia itu yang dijadual berlangsung di Doha, Qatar akan membuka tirai pada 12 Januari hingga 10 Februari depan. Untuk bercakap mengenai Piala Asia dan penampilan skuad Harimau Malaya pada edisi kali ini, kita membawa tetamu istimewa yang juga pemerhati sukan dan bola sepak tanah air. Terima kasih Datuk Dr. Pekan Ramli kerana sudi bersama kami minggu ini. Apa khabar Datuk? Sama-sama, khabar baik. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali Datuk ke Sukan Plus Close Up, jika tak salah saya. Kali kedua dah. Kali kedua. Kali pertama bercakap tentang bajet sukan sebelum ni. Baik Datuk. Jadi kita mengharapkan buah fikiran yang sama dari Datuk kali ini. InsyaAllah. Baik Datuk. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu semua peminat bola sepak untuk melihat Malaysia beraksi di Piala Asia yang merupakan kejohanan bola sepak yang sangat terulung di Asia. Jadi Datuk setuju ini adalah momen yang ditunggu-tunggu peminat kita? Ya, yang pertama sekali sebab kita pernah beraksi di Piala Asia 1976, 1980. Sebenarnya menarik juga 1976, 1980 tu. Terutama bila kita duduk satu grup. Pada waktu tu kita duduk satu grup dengan Kuwait, dengan China, dengan United Arab Emirates kan, dan juga dengan Iran kan. Dan tetapi itu pada tahun 1976 dan 1980 kita tak melepasi si peringkat kumpulan. Itu dah layak dah pada peringkat awal. Kira secara merit lah tu. Tetapi selepas itu kita menjadi tuan rumah 2007 di mana pada waktu itu kita layak atas tiket tuan rumah. Taklah berapa seronok orang kata bila layak sebagai tiket tuan rumah, tambahan pula kita kalah teruk juga pada waktu itu dalam 3-3 perlawanan. Sekarang kita layak semula atas tiket on merit, yang maksudnya kita menang dan layak. Jadi ini sesuatu perkara yang ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak negara kita lah. Terutama tempoh tu begitu lama sekali, 42 tahun kan. Dan yang keduanya, kita tahu bahawa Harimau Malaya sekarang ini dia berwajah baru. Ini satu orang kata dengan pencapaian kita yang antara yang paling meningkat naik dalam ranking FIFA. Jadi ini sememangnya satu orang kata harapan yang ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak negara kita sebagai macam ada satu turning point lah. Malaysia sudah pasti Datuk berbangga untuk melihat Malaysia beraksi di Piala Asia, tetapi pastinya Datuk mempunyai pasukan kegemaran ataupun Datuk ingin melihat sesuatu pasukan pada edisi kali ini. Mengikut pandangan Datuk, pasukan mana yang mempunyai potensi ataupun yang mungkin menyelah di Qatar nanti? Kita biasalah bila kita nak buat benchmark ataupun kita nak melihat kepada penanda aras, kita pasti akan melihat kepada yang pertama sekali, semua orang bercakap sudah pastilah tentang ranking dunia. Ataupun ranking di mana pasukan itu berada. Barulah kita boleh melihat ataupun kita membuat satu penilaian ataupun analisis. Of course lah, yang pertama kalau kita tengok kepada kedudukan ranking, masih lagi pasukan-pasukan yang berada pada ranking yang teratas seperti pasukan Jepun kan, yang masih lagi kekal dengan ranking utama dunia kan. Kemudian selain daripada Jepun, pada kedudukan yang ketiga kalau kita tengok di peringkat Asia ni adalah Korea Selatan kan. Jadi ini antara beberapa negara selain daripada Australia. Dan kalau kita lihat pula dengan negara di sebelah Timur Tengah sana, pasukan seperti Iran dan juga pasukan daripada Arab Saudi dan tak terkecuali pasukan Qatar. Jadi ini adalah grup ataupun kumpulan ataupun pasukan-pasukan yang kita jangkakan akan menguasai saya kira untuk tempat separuh akhir dan mungkin pada perlawanan akhir nantilah. Walaupun kita di sudut hati kita haraplah sejauh mana pasukan Harimau Malaya boleh pergilah. Baik, Datuk juga dah menyebut Qatar. Qatar sebelum ini dia menganjurkan Piala Dunia 2022 dan kali ini Piala Asia 2023. Jadi mungkin jangkaan Datuk lah mengenai penganjuran edisi kali ini. Harapan Datuk ataupun jangkaan itu? Ya, kita jangkaan awal kita tengok ketibaan skuad kita saja di Qatar. Kita tengok bagaimana dengan dia punya sambutannya dan kemudian dengan bagaimana dengan hospitality yang
mereka berikan dengan bas yang memang bukan negara kita, bukan Malaysia saja dapat bas dia sendiri dengan orang kata dengan image pasukan Malaysia itu sendiri, tetapi juga dengan facilities yang disediakan, ya, walaupun dalam University of Qatar dan sebagainya, tetapi nampak begitu orang kata lengkap dan sudah pasti akan memberikan keselesaan kepada setiap pasukan. It's no complaint lah orang kata kan. Kita agak terkejut satu penanda aras yang begitu tinggi yang diletakkan oleh Qatar selepas mereka baru saja menganjurkan Piala Dunia, tetapi sekarang ini Piala Asia mereka beat lagi dan mereka menang untuk Piala Asia. Jadi kita tak tahu nak kata macam mana sebuah negara yang telah memberikan satu orang kata pandangan baru dalam aspek penganjuran sukan di peringkat antarabangsa yang sepatutnya kita perlu menuju ke arah tersebut sebenarnya. Betul. Dan apa yang dilakukan di Qatar baik untuk pasukan negara, tetapi kita tahu di sana Malaysia diundi bersama Jordan, Bahrain dan juara 2 kali Korea Selatan dalam kumpulan E. Kita juga mengetahui bahawa Kim Panggon ingin mencipta sejarah membawa pasukan Malaysia mara sehingga ke pusingan 16 terbaik. Jadi dengan cabaran dalam pusingan kumpulan E itu, Datuk melihat peluang kita bagaimana dalam setiap perlawanan Jordan, Bahrain dan Korea Selatan. Okey, yang pertama sekali saya dah bercakap sedikit tentang ranking bila kita nak membuat analisis tu. Kita tengok ranking kita lah dulu. Ranking kita memanglah kita nampak ada peningkatan yang begitu drastik juga ranking kita. Sekarang ini ranking kita 130. Yang 3 lagi pasukan itu ranking yang paling baik sekali ranking pasukan Korea, iaitu ranking ke-23, dan kemudian Jordan ranking 87, Bahrain ranking ke-86. Kalau kita bercakap tentang ranking saja, instrumen yang pertama tentang analisis ini sudah pasti kita berada pada ranking paling bawah. Tetapi sejauh manakah ranking itu akan memberikan orang kata akan mempengaruhi keputusan perlawanan nanti, itu kita kena tengoklah. Kalau ranking nombor 1 jumpa ranking nombor 200, memanglah orang kata itu satu keputusan yang memerlukan keajaiban kan. Tetapi kalau ranking yang dekat-dekat, umpama sukan tenis jugalah, kalau pemain ranking pertama tu walaupun dia jumpa pemain ranking 100, at any time ranking 100 boleh menang, itu dalam sukan tenis. Tetapi dalam bola sepak ni banyak perkara lain kita kena tengok. Pertama ranking, yang kedua mungkin kita berdasarkan kepada head to head ataupun kita katakan pertemuan-pertemuan sebelum ini yang membabitkan pasukan-pasukan yang ada dalam grup kita ni. Kita punya rekod pertemuan kita dengan Jordan, rekod pertemuan kita dengan Bahrain sebelum ni, dan rekod pertemuan kita dengan Korea sebelum ni, itu juga menjadi antara instrumen ataupun faktor analisis kita. Dan yang ketiga, kita melihat kepada keputusan-keputusan semasa yang membabitkan persediaan ketiga-tiga pasukan lain, termasuk pasukan kita juga. Mungkin orang bercakap tentang Jordan sekarang dalam keadaan yang orang kata terumbang-ambing. Nak menghadapi Malaysia ni dalam 10 perlawanan, mereka cuma menang 2, itu pun last bulan Jun. Yang lain-lain ni semua kalah. Dalam 6 perlawanan yang terakhir mereka kalah kebanyakannya. Jadi itu antara faktor juga yang kita perlu tengok. Dan kemudian juga kita juga perlu tengok dari segi pemain-pemain yang ada yang mewakili pasukan-pasukan tersebut. Kita bangga dengan kita punya pemain naturalisasi dan juga pemain berdarah warisan. Tetapi mungkin Jordan dia ada pemain yang beraksi di Eropah dan juga pemain-pemain yang beraksi dalam liga pun, dalam liga kita pun ada. Bahrain, begitu juga dengan Korea yang dibarisi oleh ramai pemain-pemain yang berada di Eropah sekarang ini. Jadi itu antara analisisnya. Tetapi faktor pemboleh ubah yang paling besar sekali yang akan mempengaruhi satu keputusan perlawanan ini, yang kita boleh cakap Malaysia ada harapan ke bertemu Jordan ke, Malaysia ada harapan ke bertemu Bahrain dan Korea, adalah hari perlawanan itu nanti. Ia ada kaitan dengan bukan ranking, bukan head to head yang sebelum ni kita tak ambil kira dah, tapi prestasi semasa. Siapa pemain yang diturunkan pada hari itu, bagaimana strategi dan juga bagaimana dengan orang kata taktik yang digunakan oleh jurulatih masing-masing. Jadi keputusan permainan pada ataupun prestasi semasa perlawanan pada hari itu bagi saya adalah merupakan satu faktor pemboleh ubah yang paling besar sekali. Baik. Baik Datuk, berdasarkan keputusan tahun lalu, tak dinafikan kita mempunyai rekod yang baik, termasuk menang dengan pasukan yang didudukan ranking lebih tinggi. Tetapi Piala Asia, pentas yang berbeza,
semua pasukan menghantar skuad yang terbaik tu, bukan hantar skuad second, skuad ketiga, semua hantar skuad utama. Jadi adakah kita sudah cukup bekalan dengan rekod kita sebelum ini, ataupun bagi pandangan Datuk, pasukan kita akan berdepan sesuatu benda yang mereka tidak pernah jangka akan jumpa? Ya. Kalau kita tengok persiapan pasukan kita berdepan dengan pasukan-pasukan ranking yang lebih tinggi, tetapi kita kena tengok jurang waktu juga. Perlawanan, kadang-kadang kita nak lawan dengan pasukan tu, dia punya masa build up dia lama. Build up dia lama, lepas satu perlawanan kena tunggu beberapa bulan lagi. Tetapi ini perlawanan dalam bentuk carnival. Yang pertama sekali, format dia adalah carnival, dan tempoh waktu rehat ni adalah bukan 5 hari. Tetapi advantage yang ada kepada kita, yang saya tengok lah sebelum-sebelum ni, memang kalau tak silap saya jarang berlaku lah, kita pergi lebih awal. Kalau perasan, kalau kita dapat lihat, yang Nazrin lihat, Harimau Melaya dah pergi 1 hari bulan itu ke Qatar, dan kita akan bermain pada 16 hari bulan bertemu dengan pasukan Jordan. Jadi ini antara kita katakan satu persiapan yang orang kata kita lebih bersedia dari segi orang kata psikologinya, dari segi persiapan secara fizikal ni kita memang dah bersedia. Yang keduanya, kali ini kita mempunyai orang kata gandingan pemain yang boleh kita ibaratkan, kalau dekat Malaysia ni kira macam dream team lah. Semua pemain-pemain terbaik yang ada dalam liga negara kita, sama ada ia pemain naturalisasi, sama ada ia pemain orang kata warisan, dan juga pemain tempatannya adalah pemain-pemain yang memang kita katakan tak ada orang boleh menafikan bahawa ini adalah kesebelasan ataupun 26 pemain yang terbaik yang kita bawa ke Qatar. Dan wajah skuad Harimau Melaya ni sudah pastilah memang berbelang pun hitam kuning kan. Jadi yang ini sebenarnya yang mungkin satu advantage kepada kita. Apa lagi yang kita nak dengan jurulatih yang kita ada? Kalau kita dapat lihat 3 jurulatih yang ada dalam grup kita ni, sebenarnya Panggun ada advantage sikit, sebab dia lebih awal membimbing pasukan dalam grup ni. Dia mulai 20-22. Tetapi yang 3 jurulatih untuk pasukan Jordan, untuk pasukan Bahrain, dan juga untuk pasukan Korea, semua baru tahun 2023 untuk membimbing pasukan. Jadi sebab kita nampak ada sedikit terombang-ambing ketiga-tiga pasukan ini. Tetapi kita tak boleh pandang ringan lah, sebab advantage yang mereka ada sebelum ini. Tetapi kita percaya inilah skuad terbaik kita. Kita pun kalau bercakap benda yang negatif, nanti orang pun apa benda game pun mula-mula kan. Mesti kita dah bercakap nanti hari perlawanan yang pertama itulah yang akan kita melihat ke hadapan. Perlawanan pertama kita berjaya, kita mencatatkan kemenangan atas rasa yakin bahawa pasukan Jordan berada dalam keadaan terombang-ambing. Tetapi inilah kesempatan yang perlu kita ambil. Cuma kita tidak boleh overconfident saja, sebab kita tahu barisan Jordan memang mereka ada pemain seperti orang kata Musa Al-Tamari tu, yang pemain pertama Jordan bermain di Eropah bersama dengan sekarang dengan Montpellier kan. Kemudian mereka juga ada bekas pemain yang bermain dengan dalam liga kita, masih lagi Yazan dan juga Amawade tu kan. Jadi benda-benda ni, dan juga kita kena ingat mereka juga ada pemain yang menjaringkan ke-4 gol ketika menewaskan kita Malaysia sebelum ini kan. Apa namanya, kalau tak silap saya, siapa nama pemain tersebut kan, dan juga nama pemain Ali Osman ke apa nama kan. Itu pemain-pemain ini dan juga penyerang terbaik mereka sekarang ni Jordan, dalam Liga Jordan, adalah pemain-pemain yang begitu berbahaya, yang kita pemain-pemain kita perlu awasilah. Jordan ni diibaratkan seperti pasukan yang hanya menunggu masa untuk bergerak sebagai sebuah pasukan yang hebat. Betul. Kata Omar Al-Tamari, Musa Al-Tamari beritahu memang dia seorang pemain Jordan yang beraksi dalam Liga Eropah. Tetapi sebenarnya pemain-pemain yang ada dalam Liga Jordan itu sebenarnya memang layak, ramai yang sepatutnya layak beraksi di Eropah. Jadi kita kena ambil pandangan itu. Maksudnya memang mereka punya pemain-pemain yang hebat. Setuju.
kekuatan pasukan Harimau Malaya selepas boleh kata 2 tahun di bawah bimbingan Kim Panggon untuk menghadapi Piala Asia. Bagi pandangan Datuk, kekuatan. Ya, kita nampak ada peningkatan yang begitu ketara. Terutama pencapaian kita dapat lihat, kita juga banyak memenangi perlawanan dan rekod kekalahan Panggon juga agak minimum daripada berapa belas perlawanan. Nampak peningkatan yang begitu ketara bila pasukan Harimau Malaya ni orang kata agak sukar untuk ditewaskan oleh pasukan-pasukan walaupun yang berada pada ranking yang tinggi. Dan yang terakhir, kita yang kalah baru ni dalam pesta bola mereka jadi dengan pasukan Tajikistan. Jadi apa pun peningkatan yang kita dapat lihat dengan kita berupaya menewaskan pasukan yang lebih tinggi, Kyrgyzstan umpamanya, dengan China pun kita draw. Jadi benda ni kita tidak boleh melihat bahawa kita mempunyai pasukan yang betul-betul orang kata sudah begitu mantap. Yang kita risau bukan kejayaan itu, tetapi yang kita risau bagaimana Kim Panggon dapat membentuk segala material yang kita ada ini menjadi satu pasukan yang betul-betul mantap daripada segenap posisi. Sebab kita akan berdepan dengan pasukan yang bermain dengan tahap fizikal yang begitu tinggi, permainan yang agak keras. Jadi yang ini, adakah pemain-pemain kita ni mampu? Walaupun kita ada Alif Aiman, kita ada Faizal Halim yang bertubuh agak kecil. Jadi kita nak tahu sejauh mana pemain-pemain kita ni mampu untuk berdepan dengan keadaan permainan yang begitu fizikal nanti. Datuk, bercakap mengenai skuad kita kali ini, dibarisi 26 pemain yang antaranya pemain naturalisasi, pemain warisan dan juga pemain tempatan. Tidak terlepas daripada kecaman skuad ini turut dipersoalkan. Kalau compare skuad 2007 dengan skuad 2023 ini, memang nampaklah perbezaan dari segi pemain-pemain yang membarisi pasukan. Pandangan Datuk mengenai perkara ini? Ya, kalau kita nak bercakap tentang aspek patriotisme lah katakan, kalau kita nak mempertikaikan adakah mereka ini sebenarnya seorang yang loyal ataupun bersedia berkorban untuk Harimau Malaya, bermain bermati-matian untuk Harimau Malaya, itu satu perkara yang sangat subjektif lah. Itu satu perkara yang sangat prejudis lah kita andaikan. Sebenarnya bila mereka mewakili Harimau Malaya, walaupun sebagai pemain naturalisasi, kita mengharapkan mereka benar-benar ikhlas, mereka benar-benar berjuang untuk bermain untuk negara kita, sanggup berkorban, sanggup bermati-matian sama dengan pemain lain. Saya rasa perkara ini, pemain-pemain itu sendiri pun saya rasa sudah, orang kata sudah menyedarinya, kerana bukan mudah umpamanya kita nak mengorbankan satu kerakyatan kita, tempat lahir kita, negara kita, dan menerima negara lain sebagai negara kita yang baru kan. Banyak benda-benda yang kita perlu lihat, pengorbanan yang perlu kita lihat. Jadi kita pun nak bagi satu pandangan yang negatif kepada mereka pun tidak begitu baik. Sebab ini juga yang pertamanya tidak menjadi satu kesalahan. Peraturan itu dibenarkan. Yang keduanya, negara-negara lain sekarang, negara-negara bola sepak lain pun yang kuat dalam dunia, juara dunia pun umpama France, mempunyai begitu ramai sekali pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain warisan daripada negara-negara jajahan Perancis umpamanya. Jadi benda ni bukan satu benda yang baru dalam bola sepak. Cuma dia ada kesan, dia akan ada kesan nanti bila kita gagal, bila kita gagal ataupun kita tidak dapat mengekalkan prestasi cemerlang itu, dia akan jadi seperti mana yang berlaku kepada Singapura. Dulu waktu mereka memenangi kejuaraan Piala Suzuki beberapa kali, mereka menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Begitu juga dengan Indonesia, apabila menggunakan ramai pemain naturalisasi, akhirnya tidak ada kejayaan yang membuahkan hasil untuk pasukan Indonesia, menyebabkan peminat-peminat bola sepak mula memberontak, mula marah. Akhirnya Indonesia hanya membenarkan sekarang bukan pemain naturalisasi, hanya pemain-pemain warisan saja dibenarkan untuk pasukan kebangsaan Indonesia. Jadi kita masih dalam trial and error, dan kita harapkan dengan apa yang kita buat sekarang ini dengan konsep naturalisasi dan juga menggunakan pemain warisan, saya rasa pemain warisan ini tidak ada masalah sangat, tetapi yang pemain naturalisasi ini akan dapat menghasilkan kejayaan kepada pasukan Harimau Malaya dan membawa kita kepada satu tahap yang tinggi supaya akhirnya pemain naturalisasi ini diterima sepenuhnya oleh peminat-peminat dan penyokong bola sepak di Malaysia.
Secara jujur, pandangan Datuk mengenai kualiti pemain naturalisasi yang ada dalam skuad Harimau Malaya kali ini, kalau boleh kata grade mereka ataupun kualiti mereka, pandangan Datuk? Saya nampak beginilah, mereka sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang kualiti mereka, memang terbukti bahawa mereka adalah pemain yang lebih baik daripada pemain tempatan yang ada di negara kita. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang kualiti mereka sebagai pemain yang terbaik di kalangan pemain-pemain yang ada di dunia ni, di Eropah, di Asia ataupun di Brazil, di Argentina dan sebagainya, saya rasa mereka tak bermain di Malaysia. Mereka bermain di sana lah. Tetapi yang ada dekat sini sebenarnya adalah antara yang terbaik juga di kalangan yang bukanlah pemain-pemain yang berada pada kelab-kelab yang top di dunia lah. Itulah maksud dekat sini. Tetapi mereka dikira pemain yang kita pilih untuk naturalisasi ni, saya anggap adalah pemain-pemain yang lebih baik daripada pemain-pemain yang ada di dalam negara kita sekarang ini. Baik, Datuk. Datuk, beralih kepada Kim Pang-Yuan. Profil beliau yang pernah bersama Korea Selatan sebelum ini, dan kali ini bersama Malaysia, bertemu jodoh dengan Korea Selatan dalam kumpulan E. Jadi Datuk rasa itu akan memberi kelebihan pada pasukan negara? Ya, saya nampak mungkin ada kelebihan. Memang biasalah berlaku apabila seorang jurulatih yang datang daripada negara yang akan kita hadapi itu, sudah pasti ia akan memberikan satu kelebihan kepada pasukan kita lah, umpamanya, kerana Panggun adalah orang yang sangat familiar dengan orang kata gaya, budaya dan apa orang kata dari segi disiplin pemain-pemain Korea dan sebagainya. Itu yang mereka bawa, itu yang Panggun bawa kepada pemain-pemain kita. Tetapi sekarang ni kita kena ingat juga, walaupun ada advantage itu, tetapi kita tak tahu bagaimana pasukan Korea yang dibentuk di bawah Jurgen Klinsmann sekarang ini. Mungkin penerapannya agak berbeza. Elemen itu semua sudah ada kepada pemain Korea, tetapi saya rasa dari segi strategi, dari segi taktikal permainan, ini yang mungkin akan membezakan nanti antara skuad yang dibawa oleh Klinsmann dengan apa yang diketahui oleh Panggun untuk pasukan Korea. Dan yang agak merisaukan kita akhir-akhir ini, kita dapat lihat bagaimana peningkatan yang ditunjukkan oleh Korea. Dengan mudah saja membelasah pasukan Thailand, dengan mudah saja membelasah pasukan Vietnam 5-0, 6-0. Jadi ini satu perkara yang mungkin sedikit membimbangkan kita, apakah kita mampu memberikan saingan yang kuat kepada Korea kali ini, walaupun di bawah Kim Panggun. Baik, Datuk. Lagi mengenai Korea Selatan, Malaysia dijangka akan pemain-pemain kita akan bertemu dengan pemain Korea yang bermain di Eropah, antaranya bintang mereka Kim Min-san yang bermain di Spurs, kemudian ada Kim Min-jae di Bayern. Adakah watak-watak ini mampu ataupun berupaya untuk menggerunkan pemain-pemain kita, Datuk? Ya, saya nampak beginilah, kadang-kadang Korea ni, kita masih ingat kalau Son seorang saja pun, kita dapat lihat seorang pemain boleh menjadi orang kata pengubah segala keputusan perlawanan. Kalau kita dah lihat keberadaan Son ketika mewakili pasukan Korea dalam Sukan Asia di Palembang dulu kan, walaupun tewas dalam perlawanan pertama dengan kita bawah 23 tahun, tetapi mereka akhirnya jadi champion. Saya nampak faktor Son seorang saja sudah dapat mengubah sebagai orang kata satu faktor pengubah kepada kejayaan pasukan itu. Apatah lagi sekarang ni mereka mempunyai pemain-pemain yang Wang Ji-hun yang beraksi dengan pasukan Wolverhampton, ada yang beraksi untuk pasukan Bayern, Paris Saint-Germain kan, dan beberapa, ada lebih kurang 12 pemain yang beraksi di Eropah. Jadi ini satu kekuatan yang sangat berbeza kali ini untuk pasukan Korea yang akan kita hadapi. 76 dulu kita boleh draw dengan Korea 1-1 Piala Asia. Tetapi kita dah hampir 20 tahun tak pernah menang dengan Korea national team. Jadi ini satu perkara yang dengan ranking mereka, ranking 23, pemain mereka sudah berada satu tahap yang lebih tinggi daripada kita. Tapi kita harapkan thinking footballers kita lah, pemain kita sekarang ini dengan gabungan pemain naturalisasi dan juga pemain warisan ini, kalau kita nak kata IQ mereka mungkin lebih baik daripada pemain tempatan, kita harapkan mereka dapat membantu kita menggunakan kelebihan itulah untuk bertemu dengan Korea nanti. Okay, Datuk, untuk Piala Asia ini, Datuk setuju ini adalah medan terbaik untuk pemain-pemain kita, terutamanya pemain tempatan kita, untuk menunjukkan kemampuan sebenar mereka di mata dunia? Ya, macam biasa. Kalau
negara-negara Afrika menggunakan kejohanan bola sepak Piala Afrika, menggunakan apabila mereka layak ke Piala Dunia, menggunakan platform itu untuk menonjolkan bakat yang ada, sebab dia akan menjadi satu pencetus, orang kata pembuka laluan. Kalau pemain kita dapat menarik perhatian di Piala Asia nanti, dapat menarik perhatian pencari bakat daripada EPL, daripada Liga Perancis, Liga Sepanyol, Liga Jerman. Ini satu penanda aras yang baru kepada kita, sebab kita kena break the ball tu, kita kena memecah tradisi ini. Selagi kita tidak dapat memecahkan tradisi, walaupun kita ada pemain warisan yang bukanlah berasal dalam kelab-kelab utama di Eropah, tapi kita nak pemain kita ni bila diintai dapat memecah tradisi itu, sudah pasti ini akan membuka jalan kepada yang lain selepas ini, dan mereka akan melihat bola sepak Malaysia sebagai satu lagi hala tuju baru untuk mencari bakat-bakat hebat di dunia. Okey, baik, itu dia perkongsian yang sangat menarik bersama pemerhati sukan dan bola sepak tanah air, Datuk Dr. Karamdi. Kami dari Sukan Plus mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kami mendoakan semoga Datuk terus berjaya dan diberikan kesihatan yang baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda dunia.